Dibesarkan di kampung Rusila, Marang, Terengganu, Abdul Hadi Awang, anak kelima daripada 9 beradik, mendapat pendidikan agama terus dari ayah beliau, Tuan Guru Haji Awang Muhammad, seorang guru agama dan imam di Masjid Rusila. Kepribadian, kematangan dan ketokohan Abdul Hadi banyak dipengaruhi pimpinan Ikhwanul Muslimin secara langsung. Lebih-lebih lagi apabila dua tokoh ikhwan, Profesor Dr. Muhammad Al-Wakil dan Syekh Said Hawa, menjadi mentor beliau sewaktu di Universiti Islam Madinah, di samping beliau turut belajar daripada Dr. Abdul Sattar Al-Khudsi. Kemudiannya beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar, Mesir, menamatkan sarjana siasah syariah pada tahun 1975. Sekembalinya dari tanah Arab, Abdul Hadi menggalas pusaka ayahanda mengajar agama di Masjid Rusila, khususnya pada setiap pagi Jumaat sehingga ke hari ini. Selain aktif di bidang politik kepartian PAS, Abdul Hadi pernah menjadi Ketua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Terengganu. Rekod perkhidmatan beliau sebagai wakil rakyat, baik sebagai adun Rurendang maupun ahli Parlimen Marang sejak dari tahun 1982 sehingga kini, menyimpan 1001 pengalaman dan seni politik di lapangan, baik di arena nasional maupun antarabangsa. Pernah bergelar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu ke-11 pada tahun 1999 sehingga 2004 dan juga Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia pada tahun 2003 hingga 2004, menggantikan mantan Presiden PAS Allahyarham Datuk Fazil Muhammad Nur. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS pada tahun 2002 sehingga kini. Ketokohan beliau diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila Masjid Rusila telah dipilih sebagai venue istimewa antarabangsa perpaduan ummah pada tahun 1998. Rusila kemudiannya terus menjadi pilihan venue penganjuran istimewa antarabangsa perpaduan ummah kali kedua pada tahun 1993 dan terakhir pada Mac 2015. Will he one day lead Malaysia? Naratif muka hadapan majalah berpengaruh Asia Week keluaran 16 Jun 2009 membicarakan ketokohan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai pemimpin masa hadapan. Sejak dari tahun 1970-an lagi, beliau telah mengumpul tidak kurang 146 judul penulisan termasuk karangan dalam bahasa Arab yang meliputi topik akidah, fiqh, tafsir, siasat syariah dan politik semasa. Di zaman muda beliau lagi, pernah mengikuti delegasi pemimpin Parti Islam seluruh dunia ke Asia Barat sebelum tercetusnya Perang Teluk. Sejak itu beliau menyertai puluhan delegasi termasuk ke Afghanistan selepas pengunduran Rusia, menyertai delegasi ahli parlimen parti-parti Islam yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Turki Dr. Najmuddin Erbakan, menemui Setiausaha Agung PBB Boutros Boutros-Ghali dan ahli Senat Amerika Syarikat, wakil perunding krisis otonomi wilayah Aceh sehinggalah terbaharu sebagai ketua perunding krisis perang di Yaman pada tahun 2010. Ratusan pentas himpunan dan syarahan antarabangsa telah dihadiri beliau. Sejak dari tahun 2016 sehingga kini, nama beliau tersenarai di kalangan 500 Muslim paling berpengaruh oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berpangkalan di Amman, Jordan, di bawah kategori pendakwah dan pembimbing rohani. Tuan Guru Abdul Hadi merupakan ahli lembaga pemegang amanah Muassasah Al-Quds yang dipengerusikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ahli lembaga pemegang amanah Al-Majma' Al-Alami Litaqrib Bainal Mazahib Al-Islamiyah yang berpusat di Tehran, penyelaras sekretariat parti-parti Islam sedunia yang berpusat di Istanbul, dilantik oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi sebagai timbalan Presiden Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia KUIS bersama-sama dengan Dr. Ahmad Al-Raisuni dan Syekh Ahmad Al-Khalili pada 22 Ogos 2014 sebelum melepaskan jawatan pada 5 November 2018. Tuan Guru Abdul Hadi merupakan satu-satunya tokoh luar yang telah dinobatkan sebagai tokoh alim Rabbani oleh Universiti Islam Yala, Patani, Thailand pada 15 April 2011. Terbaharu, Tuan Guru telah dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Terengganu bagi tahun 1441 Hijrah. Memetik komen Syekh Dr. Farid Al-Ansari, ulama Morocco yang menanyakan soalan bertubi-tubi kepada Tuan Guru, kenapa beliau bersikap demikian kepada Tuan Guru Abdul Hadi. Jawab Syekh Farid, aku ingin mengujinya setelah aku mendengar bahawa beliau alim. Aku telah menemui ramai orang ajam yang alim tetapi tidak sefaqih ini.
Beruntunglah bangsamu, tetapi percayalah, ramai yang membencinya kerana beliau adalah seorang yang tegas pendirian. Peganglah beliau.